Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, sudah lama kita tidak mendengar berita ataupun kabar daripada bekas Perdana Menteri kita yang digelar sebagai keluarga Malaysia, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Um, Sejak beliau bukan lagi Perdana Menteri dan tidak memegang apa-apa portfolio di dalam UMNO juga di dalam kerajaan, beliau seakan-akan diam membisu, hilang entah ke mana dan tidak ada berita langsung. Saya sibuk juga mencari data ataupun perkembangan terkini daripada bekas Perdana Menteri kita Ismail Sabri Yaakob ini. Namun demikian, beliau seakan-akan hilang begitu saja. Salah seorang Perdana Menteri yang tiba-tiba hilang begitu saja, selain daripada Tun Abdullah Badawi, beliau adalah antara Perdana Menteri yang apabila telah bukan Perdana Menteri lagi, senyap begitu saja. Namun kali ini Ismail Sabri Yaakob tampil memberikan komen berkaitan siapa yang akan menang dalam pilihan raya negeri akan datang ini. Jadi sebelum saya teruskan, saya sampaikan apa ramalan Ismail Sabri Yaakob. Sila tinggalkan komen kamu semua, apa ramalan kamu dalam pilihan raya 6 buah negeri akan datang ini. Siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah, ataupun siapakah yang mungkin akan langsung tak boleh dapat wang deposit mereka. Ini adalah komen daripada Ismail Sabri Yaakob apabila beliau ditanya siapa yang akan menang dalam PRN akan datang ini. Rupa-rupanya Ismail Sabri Yaakob enggan membuat ramalan keputusan PRN ini. Saya pun tak tahu, saya pun tak dapat ramal kenapa Ismail Sabri Yaakob enggan membuat ramalan. Padahal pada pendapat saya, sebagai salah seorang ahli dalam UMNO yang juga barisan nasional dalam kerajaan kerajaan perpaduan, Ismail Sabri Yaakob patutnya memberikan komen yang positif, yaitu sekurang-kurangnya memberikan harapan bahawa kerajaan perpaduan boleh menang. Tapi tak tahulah kenapa Ismail Sabri Yaakob enggan membuat ramalan terhadap keputusan ini. Ialah netizen bagi komen, mereka kata sekurang-kurangnya dia berilah sokongan moral, sekurang-kurangnya kata ada harapan menang, besar kemungkinan menang. Begitu bolehlah kan. Sekurang-kurangnya bagilah motivasi, kata mereka lagi. Ada juga yang menulis mungkin beliau kata begitu sebab beliau kecewa ataupun mungkin tidak berapa selesa apabila melihat Zahid Hamidi makin gah di puncak kepimpinan UMNO. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob enggan meramal kemenangan mana-mana parti dalam pilihan raya akan datang ini. Bekas Perdana Menteri beri alasan tidak mahu melemahkan semangat jentera Barisan Nasional dalam PRN di Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Selangor, Terengganu dan Kelantan. Kalau kata 5-1 nanti, mungkin demrasle melemahkan semangat jentera kata kita. Mungkin jentera kita, pembangkang pula lebih bersemangat. Jentera dia, kata beliau. Ada pro dan kontra kalau kita beri pandangan, kata beliau. Yang pentingnya sekarang ini, saya dah kata BN mana-mana pun kita anggap sebagai underdog, bukan pilihan supaya kerja lebih kuat, kata beliau lagi. Usaha kita lebih daripada biasa. Kalau semua bekerja keras, saya yakin kita boleh menang. Katanya selepas program sepetang calon DUN Dewan Undangan Negeri Johor, Saiful Yazan Sulaiman. Bekas Perdana Menteri itu sebelum ini meramalkan PN akan menang muda. Bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini meramalkan PN akan menang muda 5-1 dalam PRN akan datang. Dr. Mahathir berkata gabungan itu mempunyai potensi baik untuk mengekalkan kuasa di Kelantan, Terengganu dan Kedah dan merampas Selangor serta Negeri Sembilan namun tidak dapat menembusi Pulau Pinang. Mengulas lanjut, Ismail Sabri yang juga ahli Parlimen Berar berkata, BN perlu bersikap underdog agar jentera parti bekerja lebih kuat dan memastikan kemenangan.
Katanya sekiranya mereka terlampau yakin, pihaknya khawatir akan menyebabkan mereka kalah dalam pilihan raya. Ini pernah berlaku di Parlimen Pekan kalau tidak silap saya. Ada satu perkampungan orang asli, ada 5 pengundi. Kita kata takkan 5 pengundi itu menyebabkan kita kalah. Akhirnya kita kalah dengan 5 undi. Ini pernah berlaku, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hai, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kempen pilihan raya negeri PRN 6 buah negeri makin hangat dan makin panas. Ini apabila mereka saling serang menyerang dan mengeluarkan pendedahan demi pendedahan yang membuatkan kita semua terkejut. Pendedahan terkini daripada parti kerajaan perpaduan daripada Harapan Daily menulis Sanusi gagal takbir negeri sendiri sampai ahli PAS bertanding calon bebas. Wah, ini memang menarik. Adakah ini punca atau ini bukti bahawa Sanusi adalah pemimpin yang gagal mentakbir negeri Kedah sendiri? Saudara-saudara sekalian, sila tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Pengerusi Pakatan Harapan PH Kedah, Datuk Mahfuz Omar, menyifatkan Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor gagal mentadbir kerajaan negerinya atau negerinya sendiri sehingga 2 ahli PAS di Langkawi bertanding sebagai calon bebas pada pilihan raya negeri PRN Ogos depan. Menurutnya, keharmonian yang diwar-warkan Perikatan Nasional sebelum ini sebenarnya tidak berlaku kerana 2 bekas pemimpin PAS di pulau itu tidak bersetuju bersatu dicalonkan mewakili PN di Dun Air Hangat dan Kuah. Saudara-saudara sekalian, kita tahu sebelum PRN ini berlangsung, seringkali para pemimpin daripada parti ataupun gabungan Perikatan Nasional, seringkali mereka menterjemahkan dan mengecop Perikatan Nasional sebagai sebuah parti yang bebas rasuah, yang bersih dan dikatakan tidak mempunyai masalah dalaman. Rupa-rupanya menurut Mahfuz Omar itu adalah satu penipuan atau pembohongan kerana dibuktikan, kata Mahfuz Omar, bahawa sebenarnya tidak berlaku keharmonian dalam Parti Perikatan Nasional kerana ini dibuktikan dengan 2 bekas pemimpin PAS di Pulau Langkawi tidak bersetuju bersatu dicalonkan mewakili PN di Dun Air Hangat dan Kuah. Dia, iaitu Muhammad Sanusi, kata Mahfuz Omar, gagal di negeri sendiri menguruskan soal agihan rundingan kerusi sehingga tiada kerusi ditandingi PAS di Langkawi. Mereka, ahli PAS, sangat kecewa. Saya tahu kerana Mazlan anak buah saya dahulu ketika kami sama-sama dalam PAS, kata beliau lagi. Mereka menceritakan bagaimana bersatu yang langsung tidak memperdulikan dan mengambil tahu mengenai PAS di Langkawi selepas menang pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Wakil rakyat langsung tidak bertanya kabar. Mereka sangat kecewa. Sebab itu mereka harap paling tidak Dun Kuah ditandingi calon PAS. Sebaliknya tidak berlaku, katanya pada sidang media di Pusat Operasi Pilihan Raya Dun Alur Mengkudu hari ini. Pada masa yang sama, Mahfuz yang juga Naib Presiden Amanah mengakui terkejut apabila anak Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nik Muhammad Abduh yang membawa perwatakan bekas Marsidul Am tidak dicalonkan di Kelantan. Beliau menyifatkan adalah malang apabila pemimpin atau pimpinan PAS tidak menghiraukan legasi Nik Aziz, malah seperti mahu memandamkannya ketika ini. Mengulas lanjut, Mahfuz berkata, beliau percaya tindakan 2 pimpinan PAS di Langkawi bertanding sebagai calon bebas turut mendapat lampu hijau kepimpinan PAS pusat bagi menyatakan rasa tidak puas hati mereka kepada bersatu. Disebabkan apa yang berlaku kepada Perikatan Nasional ketiga ini, beliau yakin PHBN kini dalam landasan terbaik, mengekalkan 16 kerusi DUN milik penyandangnya selain hanya memerlukan tambahan 3 lagi kerusi bagi mendapatkan majoriti mudah membentuk kerajaan negeri. Kegagalan pimpinan PAS mengawal ahli juga berlaku apabila mereka memboikot pencalonan Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau
di Dun Bayan Lepas. Ini berlaku kerana PAS mahu mengharapkan sokongan pengundi Cina sehingga sanggup menyerahkan kerusi itu kepada rakan sekutu. Ini menunjukkan Toh Mahan mengatakan PH ditunggang DAP sebenarnya tidak berlaku. Sebaliknya, gerakan juga menguasai PN dan menjadi kingmaker apabila meletak syarat tertentu sehingga PAS terpaksa korbankan kerusi kepada parti kecil yang kalah semua kerusi, ujarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini info paling berguna untuk kita semua dipetik daripada Malaysia Deadline. Tun Mahathir rupanya pernah jual pisang goreng masa kecil. Ini pekerjaan 8 pemimpin paling kontroversi sebelum masuk politik. Tun Mahathir pernah dilakari episod menjadi penjajah di Pekan Rabu ketika zaman penjajahan Jepun setelah keluarga beliau hilang punca pendapatan. Perkongsian Mahathir pada 4 tahun lalu itu menjawab rasa ingin tahu ramai bahawa beliau bukanlah dari keluarga senang. Bapanya sendiri merupakan kaki tangan kerajaan, namun ketika zaman penjajahan, bapanya kehilangan kerja sampai beliau perlu bekerja sendiri menjual pisang goreng dan ubi kayu api. Saudara, sebelum saya teruskan, ikuti terus pendedahan ini kerana saya akan dedahkan kepada anda 8 pemimpin besar Malaysia dan apa pekerjaan mereka yang paling pelik sekali. Pertama sekarang ialah Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Namun pernahkah anda terfikir apa yang dilakukan oleh ahli politik lain sebelum mereka menceburi bidang politik Malaysia yang penuh dengan liku-liku ini? Berikut saya kongsikan 8 ahli politik paling kontroversi dan pekerjaan mereka. Nombor 1, Datuk Seri Najib Razak. Selepas tamat pengajian dari Universiti Nottingham di England dengan ijazah sarjana muda industri ekonomi, Najib telah pulang ke Malaysia pada tahun 1974. Beliau berkhidmat sementara di Bank Negara dan selepas itu beliau bekerja untuk Petronas sebagai pengurus hal ehwal awam. Bagaimanapun, penglibatan Najib dalam dunia korporat tidak kekal lama. Selepas kematian ayahnya, Tun Abdul Razak pada tahun 1976, beliau telah dipilih untuk menggantikan kekosongan kerusi parlimen yang ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau menang pemilihan tersebut dan menjadi ahli parlimen pada usia muda, iaitu 23 tahun. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nombor 2. Pada zaman kanak-kanak, Tun Mahathir pernah menjual kopi goreng pisang kerana sekolah ditutup semasa pendudukan tentera Jepun di Malaya masa Perang Dunia Kedua. Beliau kemudiannya meneruskan pengajian dalam bidang perubatan di Kolej Perubatan King Edward di Singapura, di mana beliau berjumpa dengan bakal isteri beliau, Siti Hasmah Muhammad Ali. Beliau juga pernah berkhidmat dalam kerajaan sebagai doktor. Pada tahun 1957, beliau telah pulang ke Lasta untuk mula melabur dalam pelbagai bisnes. Ketiga, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, pengasas Parti Keadilan Rakyat dan juga bekas ketua pembangkang ini, telah aktif dalam politik semenjak bergelar pelajar lagi. Sebagai pelajar Universiti Malaya, Anwar merupakan Presiden of National Union of Malaysian Muslim Student. Pada tahun 1974, Anwar telah ditangkap semasa protes pelajar yang menentang kemiskinan luar bandar di Baling Kedah. Beliau telah dipenjarakan di bawah Internal Security Act (ISA) selama 20 bulan di Pusat Tahanan Kemunting. Selepas dibebaskan, beliau telah dipilih untuk mewakili Asia Pasifik untuk Perhimpunan Remaja Muslim Sedunia. Beliau secara rasminya memulakan karirnya dalam kerajaan semasa bersama UMNO pada tahun 1982 yang kemudiannya diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981. Nombor 4, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Sebelum mencuburi bidang politik, Ahmad Zaid Hamidi merupakan banker untuk OCBC dan juga berkhidmat sebagai salah seorang pengarah Bank Simpanan Nasional dan Permodalan Nasional Berhad. Beliau juga pernah menjadi eksekutif pemasaran untuk Amanah Saham Nasional Berhad, pengarah eksekutif untuk Skandinavian Motors dan Berhad,
CEO di Kretam Holdings Berhad, pengurusi Tekala Corporation Berhad, pengurusi Senghab Berhad, pengurusi Ramatex Berhad, dan pengurusi Syarikat Perumahan Negara Berhad. Kelima, Rafizi Ramli. Walaupun belajar dalam bidang kejuruteraan elektronik atau electrical di University of Leeds, kerja pertama beliau bersama firma akuntan yang berpangkalan di UK sambil mengambil kertas profesional untuk layak bergelar accountant diiktiraf di bawah ICAEW pada masa yang sama. Pada tahun 2003, beliau telah pulang ke Malaysia untuk bekerja dengan Petronas sehingga 2009. Beliau kemudiannya menjadi pengurus besar Permaniaga pada bulan Ogos 2009 sebelum dilantik sebagai Chief Executive Selangor Economy Advisory Office sehingga Julai 2012. Keenam, Lim Guan Eng. Lim Guan Eng merupakan graduan dari Monash University di Australia dengan ijazah sarjana ekonomi, dan pada tahun 1983 beliau telah menjadi akuntan profesional yang berkelayakan sebelum memasuki bidang politik. Beliau telah berjaya mendapatkan jawatan eksekutif senior, tapi tidak lama sebelum beliau mengikut jejak langkah ayahnya Lim Kit Siang. Pada tahun 1986, Lim Guan Eng telah dipilih menjadi ahli Parlimen Kota Melaka selepas menewaskan Soh Chin Aun. Ketujuh, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Tuan Guru Haji Awang merupakan graduan Universiti Islam Madinah untuk peringkat ijazah sarjana Muda Syariah sebelum melanjutkan pelajaran peringkat ijazah sarjana di Universiti Al-Azhar Kahira, Mesir dalam jurusan Siasa Syariah dari tahun 1974 hingga 1976. Beliau pernah memegang jawatan Pegawai Yayasan Islam Terengganu dari tahun 1977 hingga 1978. Dalam masa yang sama, Ketua Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Negeri Terengganu. Pada 1982, apabila Presiden ABIM Datuk Seri Anwar Ibrahim meninggalkan ABIM dan menyertai UMNO, Abdul Hadi menyertai PAS bersama Ustaz Fazil Muhammad Nur dan Datuk Nakhi Ahmad. Ke-8, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali. Bekas ahli parlimen yang dipecat pada tahun 2020 ini pernah mengajar matematik semasa beliau sedang belajar di peringkat master. Sambil menyambung pengajian di tahap ijazah sarjana pendidikan di Universiti Minnesota, Azmin Ali sempat untuk mengajar subjek matematik moden dan matematik tambahan. Beliau juga pernah mengambil kursus di University Oxford. Beliau mula bekerja untuk Anwar Ibrahim, seterusnya menjadi menteri di bawah pimpinan Mahathir dalam Barisan Nasional. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan yang paling menarik daripada Malaysian Deadline. Dipetik daripada Malaysian Deadline, ini 10 atau 8 pemimpin paling kontroversi sebelum masuk politik. Ini pekerjaan mereka. Rupa-rupanya Tun Mahathir pernah jual pisang goreng masa kecil. Pendapat kamu menarik ke tidak? Kalau menarik, sila share kepada semua orang. Rupanya inilah pemimpin-pemimpin kita yang hebat-hebat belaka. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.